Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Pesta Makanan dan Kebudayaan Bintulu 2023 menjadi salah satu platform terbaik bagi menarik pengunjung dari dalam dan luar negara ke Sarawak Amnya dan Bintulu khasnya. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Kerajaan Sarawak melalui kementeriannya menyokong penuh penganjuran festival makanan dan kebudayaan seumpamanya yang memberi manfaat kepada komuniti setempat. Do come up with many more activities, whether it's related to culture, whether it's related to food, whether it's related to music, whether it's related to theatre, anything, or whether it's sports, anything that could make Bintulu to be a vibrant and interesting place to stay. That is my hope. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Pesta Makanan dan Kebudayaan Bintulu 2023 serta Sarawak Maju Run di Lapangan Terbang Lama Bintulu pada Jumaat. Terdahulu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing turut hadir memeriahkan suasana pesta. Dalam pada itu, Maju Sarawak Run, anjuran bersama Gabungan Persatuan Cina Berdaftar Bintulu, FORCA dan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA telah disertai kira-kira 1,000 peserta. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata, Sarawak telah berjaya menarik 29 juta pelancong ke negeri ini sehingga September 2023. Laporan seterusnya, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi telah mengetuai satu lawatan kerja ke Loji Jana Kuasa Kitaran Gabungan CCPP Tanjung Kidurong Sarawak Energy Berhad Sarawak Energy di Bintulu pada Sabtu. Sarawak Energy dalam satu kenyataan media memaklumkan turut hadir menyertai rombongan lawatan ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming serta Sahabat Tetap Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT Jafri Ilyas serta Timbalan Setiausaha Tetap Merangkap Pengarah Bekalan Elektrik MUT Syed Muhammad Fauzi Shahab. Dalam lawatan kerja itu, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Sarawak Energy Irsinia James Ong telah menyampai ucapan aluan manakala pengurus stesen Jana Kuasa Bintulu, Cheng Ling Sapong, turut memberi taklimat berkenaan gambaran keseluruhan kemudahan loji Jana Kuasa tersebut. Difahamkan aktiviti menaik taraf stesen Jana Kuasa Bintulu telah menelan kos sebanyak 30.1 bilion ringgit dengan pembangunan CCPP Tanjung Kidurong yang dilaksanakan pada 2018. CCPP Tanjung Kidurong telah beroperasi sepenuhnya pada tahun 2022 dan mempunyai kapasiti penjanaan sebanyak 842 megawatt di mana ia dibangunkan dengan tujuan menambah kapasiti penjanaan tambahan untuk menyokong grid elektrik, memudahkan peralihan ke arah sistem penjanaan kuasa yang lebih mampan dan berteknologi maju selain membantu memenuhi permintaan tenaga yang semakin meningkat bagi kedua-dua pelanggan individu dan rakan kongsi industri di seluruh Sarawak. Sementara itu, Sarawak Energy terus memberikan komitmen untuk menyokong peralihan negeri ke arah tenaga yang lebih bersih, memacu pertumbuhan ekonomi hijau dan memastikan masa depan yang mampan untuk rakyat Sarawak. Didebat pula, masyarakat harus mengambil inisiatif untuk membendung pelbagai masalah sosial melingkari kalangan remaja lebih terus menurun dan menjadi lebih parah. Dalam hal ini, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razi Sitam juga menggesa remaja sendiri sentiasa berwaspada agar tidak mudah terjebak dalam kancah masalah sosial sama ada daripada pengaruh rakan sebaya maupun pengaruh medium internet dan media sosial. Beliau turut melahirkan kebimbangan dengan trend kenaikan kes kehamilan remaja di Debak di mana sebanyak 12 kes direkodkan pada 2022 dan menjadi penyumbang nombor 1 kes kehamilan remaja peringkat bahagian betul. Tegasnya hal ini merupakan satu perkembangan yang sangat membimbangkan dan harus dibendung dengan segera. Beliau berucap demikian semasa merasmikan program Remaja Bijak, Remaja Sehat di Dewan Perpaduan Debak pada Ahad. Datuk Muhammad Razi yang juga Adun Saribas menambah, remaja juga harus membina jati diri supaya tidak terpengaruh dengan anasir-anasir buruk sekaligus mengelak daripada terjebak dengan masalah sosial dalam kalangan remaja. Katanya peranan signifikan remaja ialah belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan dari aspek akademik. Bagaimanapun katanya, kecemerlangan akademik semata-mata tidak dapat menjamin pembangunan negara jika remaja tidak memiliki kesihatan fizikal dan mental.
Manakala di Bau, pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sepanjang 3 hari penganjuran Pesta Tasik Biru edisi ke-17 yang bermula pada 27 hingga 29 Oktober ini. Penganjuran Pesta Tasik Biru pada tahun ini merupakan anjuran bersama Pejabat Daerah Bau dan Majlis Daerah Bau dengan sokongan daripada Adun Tasik Biru, Adun Opar, Adun Serembu dan Adun Batu Kitab. Aktiviti-aktiviti yang akan diadakan adalah pentas rakyat yang akan menampilkan Miss Tasik Biru, Tasik Biru Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak sebekas idol, tarian rampaian persembahan 24 gendang tradisional, tarian singa, persembahan wushu serta persembahan kebudayaan dari kelab kebudayaan yang ada di Bau. Selain itu, terdapat 40 gerai makanan dan 10 kemah pameran serta 20 jualan booth kereta yang akan diadakan pada masa yang sama. Bagi memeriahkan lagi pesta tersebut, pihak penganjur telah menjemput artis-artis tempatan iaitu Midnight Stranger, Claudia Geres, Timothy dan Winnie Albert untuk menghiburkan pengunjung yang hadir. Sementara itu, bagi aktiviti bersukan pula, aktiviti fun ride bersama Adun Tasik Biru, Datuk Henry Ginep, perlumbaan basikal dan pertandingan menyumpit yang melibatkan peserta dari luar negara seperti Indonesia, Brunei, Singapura dan United Kingdom. Dalam masa sama, sukan rakyat seperti Regatta Jong, Jong Tercantik, Layang-layang Tercantik serta Gusti Lengan turut diadakan semasa pesta berlangsung. Dalam perkembangan lain, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC Abdul Yaakob Arbi bersama Adun Telian, Royston Valentine baru-baru ini telah turun padang melawat tapak projek rumah mampu milik RMM Taman Mutiara Indah Fasa 2 Mukah. Lawatan bersama pihak HDC itu tertumpu di lokaliti antara Jalan Petanak dan Green Road Mukah dengan saiz tapak projek adalah 40.195 hektar. Lokasi tersebut berdekatan dengan pusat pentadbiran Mukah, pusat bandar dan juga beberapa sekolah berdekatan. Dengan adanya rumah mampu milik ini, ianya akan menyediakan nilai dan subsidi kepada pembeli rumah mampu milik. Ia sekaligus mengurangkan beban pembeli untuk memiliki rumah sendiri sebagai keperluan asas untuk kesejahteraan rakyat. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, kami tinggalkan anda dengan paparan video mengenai Visi Premier Sarawak PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat, Salam KAS. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital,
inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.